Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan juga salam sejahtera kepada semua mereka yang menyaksikan video pengajaran ini. Okey, dalam video ini saya akan memfokuskan pembelajaran kepada subtopik 5.2 iaitu pembesaran, di mana tajuk ini berada di bawah matematik KSSM tingkatan 5 bab 5. Okey, tanpa kita melengahkan masa, seperti biasa kita akan lihatlah standard pembelajaran yang berfokus di dalam video ini. Yang pertama, kita akan belajar mengenai pembuat perkaitan antara keserupaan dengan pembesaran, dan seterusnya memerihalkan pembesaran itu menggunakan pelbagai perwakilan. Senang kata, dalam video ini sahaja saya akan memfokuskan kepada pembelajaran yang berkaitan dengan memerihalkan pembesaran. Okey, bagaimana pembesaran itu kita dapat kira dia punya faktor skala pembesaran. Okey, sebelum itu seperti biasa, setiap apa benda yang kita nak buat, kita kena ada objektif pembelajaran. Okey, dalam objektif pembelajaran video ini hanya ada satu sahaja disebabkan subtopik pembelajaran yang berfokus hanyalah satu. Okey, iaitu di akhir pembelajaran murid semua ataupun mereka lah yang menyaksikan video ini akan berupaya untuk memerihalkan pembesaran objek serta mengira faktor skala. Okey, tanpa melengahkan masa, kita lihat terus kepada cara untuk membuat perkaitan antara keserupaan dengan pembesaran dan seterusnya memerihalkan pembesaran itu menggunakan pelbagai perwakilan. Okey, sebelum itu kita lihat terlebih dahulu apakah hubungan antara keserupaan dengan pembesaran dan bagaimanakah memerihalkan pembesaran itu. Okey, kita lihat. Kalau kamu perhatikan dekat bawah ini ayatnya seperti ini. Pembesaran ialah suatu transformasi dengan semua titik objek bergerak dari satu titik tetap dengan satu nisbah yang mala. Okey, titik tetap itu dikenali sebagai pusat pembesaran dan juga nisbah mala itu dikenali sebagai faktor skala. Okey, senang cakap, apa yang kita nak belajar pada hari ini ialah pembesaran. Bila kita nak belajar pembesaran, benda yang paling penting sekali, apa yang perlu kena ada dalam tajuk pembesaran ialah objek. Okey, apa-apa benda yang kita belajar berkaitan dengan pembesaran, kita mesti kena ada objek. Seterusnya, yang kedua, kita mesti ada pusat pembesaran. Ingat, pusat pembesaran adalah tetap. Okey, dia tidak berubah-ubah, kedudukannya tetap. Okey, dan seterusnya kita kena ada juga satu nilai yang dikenali sebagai nilai faktor skala, dan nilai ini ialah dalam bentuk nisbah. Kenapa nisbah? Kalau kamu perhatikan, dia punya bentuk nombor ini dalam keadaan pecahan. Dan harus diingat yang terakhir sekali, bila kita belajar mengenai faktor skala, seringkali cikgu nak ulang banyak kali dekat sini. Faktor skala, cikgu akan kelaskan faktor skala kepada nilai K ataupun huruf K. Okey, K adalah faktor skala. Faktor skala adalah K. Rumus skala pembesaran. Kalau dalam bahasa Inggerisnya kita panggil formula lah. Okey. Secara umumnya, faktor skala iaitu K bagi suatu pembesaran dapat ditentukan. Okey, kita akan ada dua jenis faktor skala yang biasa kita guna dalam mengira faktor skala ni. Yang pertama seperti yang kamu lihat dekat sini lah. Okey. Kebiasaannya kalau kamu nak guna kaedah yang pertama ni, macam ni caranya. Iaitu kamu menggunakan jarak titik sempadan imej dari P. P ni ialah titik pembesaran. Cikgu nak ambil titik C. Kenapa cikgu nak ambil titik C? Kerana titik C paling senang nak kira disebabkan dia bentuk yang selari dengan objeknya. Okey, tengok imej titik C. Okey, macam biasa cikgu akan buat macam ni, nak tunjuknya jarak berapa unit. Bermula daripada dia punya titik imej 1, 2, 3, 4, 5, 6.
Seterusnya, jarak titik objek itu daripada P. Okey, jarak titik objek pula daripada P. Okey, macam ni. Kalau yang ni pula, okey, macam ni. Bila kita bercakap daripada P, maksudnya daripada P lah kita kira 1, 2, 3, 4. Ni. Okey, 4. Bermakna jawapannya ialah 6 bahagi 4. Boleh kecilkan lagi, kita akan dapat 3/2. Tu cara dia. Okey. Seterusnya, ataupun ni or lah ni, or. Ataupun kita boleh pakai kaedah yang kedua, iaitu panjang sisi sempadan imej dibahagikan dengan panjang sisi objek itu sendiri. Okay. Dengan menggunakan gambar rajah yang sama juga, tapi yang ini caranya lain. Okey, kalau untuk kaedah yang kedua ini, bila dia bercakap mengenai panjang sisi sempadan imej, bermakna ini ialah imej. A' adalah imej, A sahaja adalah objek. Bila kita bercakap sisi, kita kena tengok kepada sisi dia. Cikgu akan mengira panjang sisi daripada A' kepada B'. Kenapa? Disebabkan dia punya garisannya adalah mendatar. Maksudnya senang untuk cikgu kira dengan merujuk kepada bacaan unitnya. Okay, contoh yang pertama, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Okay, bermakna kat sini ialah 6 dibahagi dengan objeknya dekat bawah ni, daripada titik A kepada titik B. 1, 2, 3, 4. Nampak panjang daripada sini hingga ke sini. Okay, iaitu 4. Nampak tak? Jawapannya sama sahaja. Jadi konklusinya bergantung kepada kamu nak pakai kaedah yang pertama ataupun kaedah yang kedua. Cuma yang membezanya, untuk kaedah yang pertama pengiraannya bermula pada titik P, iaitu titik pusat pembesaran, kepada titik imej dan juga titik objek itu. Manakala untuk kaedah yang kedua, dia hanya mengira panjang sisi objek bahagi dengan panjang sisi imej bahagi dengan panjang sisi objek. Okey. Tanpa membuang lagi masa, kita lihat terus kepada contoh lah. Okey. Rajah di sebelah ini menunjukkan 3 objek dan imejnya di bawah transformasi pembesaran. Okey, kita akan perihalkan pembesaran dengan menentukan faktor skala dan juga pusat pembesaran untuk soalan-soalan berikut. Okey, kalau kamu tengok dekat sebelah ni ada satu gambar rajah. Okey, dan diperhatikan dekat sini dia dah listkan terus kepada kita 3 jenis objek yang ada, dan ketiga-tiga objek ini memiliki titik yang tersendiri. Untuk untuk objek yang pertama iaitu ABC. Ni ABC yang berwarna biru ni lah. Okey, manakala yang kedua objeknya ialah RSTU, iaitu yang biru ni juga, RSTU, dan yang terakhir yang ni lah, LNN. Kenapa? Dia dah listkan kepada kita, dia dah kelaskan kepada kita yang warna biru ni mestilah objek, yang warna pink ni adalah, ataupun merah jambu ni adalah imejnya. Okey, dekat sini apa yang perlu kita selesaikan ialah dia nak suruh kita tentukan faktor skala. Okey, yang pertama lah, faktor skala tu berapa? Maksudnya kita kena cari nilai K. Dan yang kedua juga, dalam masa yang sama nak kiranya nilai K ni, kita kena cari pusat pembesaran. Pusat pembesaran ni ialah P. Maksudnya kita nak cari juga P. Okey, harus diingat P ni adalah tetap. Okey, pertama sekali kamu kena menggunakan pembaris. Cikgu keluarkan pembaris. Okey, sekarang dah adanya pembaris. Kamu zoom sikit gambar ni. Okey, seterusnya kamu kena pastikan pembaris kamu ni membuat garisan sisi yang selari. Contoh, kalau B, mestilah pembaris kamu membuat garisan putus-putus yang selari dengan, iaitu dengan titik B'. Okey, tengok macam mana cikgu buat. Sebab kita sekarang ni nak cari faktor skala, dan seterusnya kita nak cari pusat pembesaran tu berlaku kat mana. Okey, sekarang sudah memadai. Cikgu menggunakan warna hitam. Okey, cikgu buat garisan putus-putus. Nampak garisan selari daripada titik objek kepada titik imej. Nampak? Daripada titik B kepada B'. B' ni adalah imej. Titik imej daripada B. Okey, sekarang kita buat pula yang kedua.
iaitu kita buat titik A. Okey, kita pastikan A ni betul-betul titik objek dengan titik image tu adalah selari. Okey, nampak? Nah, selari kan? Okey, kita pun buat satu garisan putus-putus yang selari. Okey. Dan seterusnya kita buat untuk titik C. Okey, untuk titik C, sudut ni mestilah menegaklah garisannya. Okey, dan kita buat garisan putus-putus, garisan yang selari antara dua titik tu. Okey, dan kita dah jumpalah titik persilangan dekat sini. Inilah titik persilangannya. Dia punya bacaan koordinat ialah -2, -1. X nya -2 lah, dan dekat sini Y nya -1. Okey. Setelah kita kira tadi kan, dengan menggunakan pembaris dan juga melukis garisan putus-putus. Okey, penyelesaian dekat sini, cikgu ambil gambar tadi tu, cikgu potong, cikgu letak dekat sebelah sinilah. Nak tunjuknya macam mana pengiraan itu dibuat. Sebab sekarang ni kita nak cari nilai skala faktor skala. Okey, kita nak cari faktor skala. Okey, berapa faktor skalanya? Macam biasalah, kalau saya sendiri yang kira, saya akan pakai kaedah ini, iaitu kaedah yang kedua, iaitu panjang sisi sempadan imej dibahagi dengan panjang sisi objek. Okey. Dengan merujuk formula dekat atas ni, kita kena kira faktor skala. Kalau saya ambil daripada A prime hingga ke B prime. Okey, iaitu 1, 2, 3, 4, 5, 6. Okey, maka kita tulislah 6 faktor skalanya image untuk objek 1, 2, 3, 4. Okey, yang ni. Yang ni dengan yang ini. 6 dibahagi 4, maka kita boleh kecilkan 3/2. Okey, dan kita boleh tulis dalam bentuk yang lebih lengkap, iaitu A prime, B prime, C prime ialah imej bagi A, B, C di bawah suatu pembesaran pada pusat. Pusatnya dekat sinilah yang kita dah jumpa tadi masa kita cari awal-awal tu, iaitu -2, -1 dengan faktor skalanya ialah 3, 2. Okey. Untuk penyelesaian yang kedua ialah, cikgu dah potong gambar yang kita buat tadi tu. Okey. Seterusnya nak cari faktor skala. Okey, nak cari faktor skala, kita kena tahulah yang mana satu imej, yang mana satu objek. Okey, dengan menggunakan kaedah yang kedua, cikgu pakai kaedah rumus yang kedua sebab cikgu mudah lagi untuk kira panjang sisi. Okey, cuba perhatikan. Yang ini ialah imej, yang ini adalah objek. Okey, imejnya cikgu akan ambil panjang yang dekat sinilah. Iaitu 1 unit saja. Manakala untuk yang objeknya pula yang atas ni, cikgu ambil yang ni. Kenapa cikgu ambil garisan ni? Sebab ini garisan selari, menegak dengan dia punya garisan satah kertas tu. Lagi mudahlah untuk kira unitnya. Yang ini 3 unit. Okey. Seterusnya kita kira lah dekat tepi ni. Okey, nampak? Faktor skala 1/3. Lepas tu tulis dalam bentuk ayat yang lengkap, di mana R prime, S prime, T prime dan juga U prime ialah imej bagi RSTU di bawah suatu pembesaran pada pusat. Mana pusatnya? Ni pusatnya, di mana setelah kita sambungkan ke semua garisan putus-putus yang selari ni, membentuk pusat tertumpunya dekat titik 1310. Maka pusat pembesaran dia ialah 1310 dengan faktor skalanya ialah 1/3. Okey. Yang ketiga. Yang ketiga ni, kalau kamu tengok, dia punya imej lebih besar daripada objek asal. Dan dia punya imejnya pula berada pada arah yang bertentangan. Iaitu sebelahan yang bertentangan daripada objeknya. Mari kita lihat penyelesaiannya. Faktor skala. Okey, dia menggunakan jarak dari pusat pembesaran L prime. Okey, 6 maksudnya dia kira. Dia kira jarak L. L ni berpusat daripada pusat pembesaran. Yang ni lah dikira ni. Sampai sini. 1, 2, 3, 4, 5 dan 6. Manakala yang ni pula dikira yang ni. 1, 2, 3. Maka dia dapat faktor skalanya -6/3. Apabila dia punya imej tu
berlawanan daripada objek asal dan berada pada belahan yang bertentangan daripada objek asal, kita boleh letak dia punya nilai negatif. Memang diwajibkan letak nilai negatif. Sebab tu cikgu nak cakap kamu kena alert, ataupun dalam bahasa Melayunya ambil cakna. Ambil cakna. Okey. Faktor skala yang diperolehi adalah negatif 2 lah. Sebaik sahaja kamu potong nilainya, dapatlah negatif 2. Okey, maka kita boleh buatlah ayat generalisasinya, iaitu L prime, N prime dan juga N prime ialah imej bagi L, Mn di bawah suatu pembesaran yang berpusat pada ni, kat sini pusat dia 2, negatif 5 dengan faktor skalanya adalah negatif 2. Maka tanda negatif ini menunjukkan yang bahawa imej itu berada di sebelah yang bertentangan dengan objek, dan nilai K-nya lebih kecil daripada negatif 1 lah. Kan terjawab sebab nilainya negatif 2, lebih kecil daripada negatif 1 dan imejnya lebih besar daripada objek. Okey, maka yang ini pun terjawab. Maka kita masuk kepada rumusan. Okey, rumusan dekat sini apa yang cikgu nak terangkan sikit ialah rumus skala pembesaran, iaitu cikgu sendiri gunakan kaedah yang kedua lah, iaitu panjang sisi sepadan imej dibahagi dengan panjang sisi objek. Okey, dan harus diingat bila kita belajar tentang rumus skala, kita kena tahulah yang bahawa rumus skala pembesaran ialah K. Ingat tu, K mestilah rumus pembesaran. Okey, di mana untuk mengira nilai skala pembesaran, kalau untuk kaedah yang kedua ni kita lihat kepada sisi, panjang sisi imej dibahagi dengan panjang sisi objek. Okey, boleh. Dan yang kedua juga kita melihat kepada titik. Kita lihat kepada titik pembesaran tu. Okey, ataupun kita boleh tulis sebagai pusat pembesaran. Okey, dan kebiasaannya pusat pembesaran ni kita denotekan dia sebagai P. P titik pembesaran. Selalunya dia punya ciri-ciri pusat pembesaran ni ialah tetap. Apa yang tetap tu? Iaitu kedudukan dia. Kedudukan yang tetap. Okey, dia tak berubah-ubah. Kalau dia punya titik pembesaran dekat situlah titik pembesaran dia. Okey, tu yang kita belajar pada hari ini. Saya mengharapkan sangat video pengajaran yang saya buat ini dapat membantu kepada mereka yang menyaksikan video ini. Sedikit sebanyak boleh meringankan beban pemahaman kamu semua, di samping kamu semua dapat memahami konsep awal tentang pembesaran itu dengan mudah. Okey, akhir kata saya, ketika kamu semua gagal dalam sesuatu perjuangan, okey, itu bukan bermaksud kamu harus menyerah dan juga berhenti berusaha. Kerana apa? Dalam dunia matematik ini, ilmunya sangat luas digunakan dalam bidang pelbagai kerjaya akan datang. Misalan kata, ilmu matematik berfokuskan kepada pengiraan. Suatu hari nanti, kita tak tahu di mana kita bekerja, ilmu matematik selalu digunakan. Sekian, terima kasih.